Maka Islam membicarakan tentang diri dan juga masyarakat. Hadis yang kita bicarakan ini sebenarnya menuntut umat Islam supaya hidup bermasyarakat dan suka bantu-membantu. Maksudnya Islam bukan seorang-seorang. Kita jaga amalan untuk diri kita dan hadis. Tak. Bahkan kita ada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Ishrah li sadri wa yassir wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa sahhil umurana wa la tu'assir ya Allah wa la tu'assir ya Rahman wa la tu'assir ya Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan peluang untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah dan dapat juga duduk dalam majlis tersebut ini untuk kita sama-sama memperingati diri kita bersama supaya apa yang salah yang kita lakukan dapat diperbaiki, segala kekurangan yang berlaku pada kehidupan kita dapat diatasi dan diberikan ganjaran atas segala kebaikan yang kita lakukan. Hakikatnya kita ini semua sedang berusaha. Tidak ada yang mana yang lebih baik dan mana yang lebih kurang, dan tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Maknanya kalau kita nak mengatakan kita ada lebih baik dari orang lain, maka itu adalah satu perkara yang dilarang oleh syarak. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu keadaan kehidupan kita di dunia. Ada-kala kita okey, ada-kala kita tak okey. Ada-kala kita buat amal kebaikan, ada-kala kita buat kesalahan dan dosa. Sebab itu sifat manusia, iaitu seringkali melakukan dosa ataupun kesilapan. Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada Bani Adam, setiap daripada manusia ini seringkali melakukan kesalahan atau dosa. Dan kata Nabi apa? Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan tersebut adalah at-tawwabun, mereka sentiasa bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang buat dosa, sebaik-baik mereka yang buat kesalahan adalah mereka bertaubat ataupun kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk Allah sentiasa kekal dalam hidayah dan taat kepada Allah. Baik. Pada minggu lepas kita dah masuk, kita tak masuk hadis yang baru minggu lepas. Kita bincang berkenaan dengan kelebihan dan kepentingan menuntut ilmu. Tuan ingat minggu lepas kita bincang berkenaan dengan betapa pentingnya kita belajar dan mengetahui ilmu. Dan amalan mesti disertakan dengan ilmu supaya amalan tersebut layak diterima oleh Allah. Kita beri contoh minggu lepas berkenaan dengan sembahyang. Ada rukun, ada syarat sah, ada perkara sunat dan sebagainya. Maka yang paling kurang, tahap yang paling kurang yang kita mesti tahu ialah kita mesti dapat membezakan amalan kita tadi sah ataupun tidak. Sembahyang yang kita kerjakan tadi, sembahyang maghrib,
Kalau orang tanya adakah sembahyang maghrib tadi sah, maka kita dengan yakin menyatakan bahawa sembahyang saya tadi sah. Jadi bila sah, maka kita buat sesuatu amal dengan keyakinan. Dan untuk datangkan keyakinan kita dengan ilmu. Macam mana nak tentukan sembahyang saya sah ataupun tak tadi dengan mengaji perakaran. Maka betapa pentingnya kita belajar ilmu supaya menentukan amalan kita itu layak diterima. Maknanya kita kata kalau kerja panggil minimum requirement, maknanya level paling kurang. Kalau dia kata kalau dulu panggil kredit, maknanya paling kurang 3 kredit, maknanya 3 lulus ataupun cemerlang paling kurang C kan. Maknanya paling kurang contoh bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Maka paling kurang 3 kredit. Maknanya kelayakan yang minimum untuk mempelajari ilmu ialah minimumnya kita dapat menentukan sembahyang kita tadi sah ataupun kita tak cerita tentang benda lain. Nanti orang tanya kalau mereka yang arif ataupun mereka yang belajar lebih mendalam, maka mungkin kita boleh tanya sembahyang tu wajib tu berdasarkan dalil yang mana. Maknanya mengetahui dalil adalah mereka yang takhasus, mereka yang khusus ataupun mereka daripada kalangan alim ulama. Maknanya kalau orang tanya kita apa dalil wajib sembahyang, kita boleh tahu yang mana tak. Yang kita tahu Fatihah. Fatihah tak ada tak sebelum sembahyang kan. Maknanya perkara yang lebih daripada itu adalah menjadi fardu kifayah. Belajar berkenaan dengan sah ataupun tidak sembahyang itu kita namakan ilmu fardu ain. Setiap daripada kita, setiap orang Islam mesti tahu dan mesti belajar. Tetapi ilmu fardu kifayah iaitu melahirkan ulama, itu adalah fardu kifayah. Mesti ada daripada kalangan masyarakat supaya apabila berlaku apa-apa masalah ada tempat untuk dirujuk. Itu adalah kepentingan untuk kita belajar ilmu berkaitan dengan fardu ain, dan melahirkan ulama adalah fardu kifayah. Dan maknanya satu tempat mesti ada paling kurang seorang yang mahir dalam bab agama. Maknanya tidaklah semua kena ustaz. Maknanya tidaklah semua kejadian ulama. Sebab apa? Sebab ada bidang-bidang tertentu mesti dikuasai oleh orang-orang yang tertentu. Kalau semua jadi ustaz, siapa nak jadi orang dengar tak? Siapa nak jadi kerja-kerja lain? Kerja di hotel ke, kerja di bomba ke, kerja polis dan sebagainya. Maka itu adalah kepentingan fardu kifayah mesti dilahirkan ataupun mesti diwujudkan dalam kalangan masyarakat. Cuma taraf ilmu yang kita kena belajar ialah ilmu yang menentukan sah ataupun tidak amalan ibadat. Kalau kita kata sembahyang wajib lah. Maka mempelajari ilmu berkaitan dengan sembahyang adalah wajib. Kenapa? Sebab sembahyang itu adalah wajib. Begitu juga tentang puasa. Puasa itu hukumnya wajib. Mempelajari ilmu berkaitan dengan puasa, perkara berkenaan dengan sah ataupun batal puasa kita tadi, hukumnya adalah wajib. Adapun perkara-perkara yang tambahan itu adalah tambahanlah, tak wajib. Sunat ataupun wajib ke atas orang alim ulama untuk mereka pelajari dan mereka mendalami dan mahir dalam bab tersebut. Itu antara kelebihan mempelajari ilmu dalam menentukan amalan kita, menentukan tahap layak ataupun tidak amalan kita diterima. Kita kata minimum requirement, maknanya paling kuat lah. Maknanya sembahyang yang layak untuk diterima paling kurang ialah memenuhi syarat sah. Sah itu mana apa? Dari segi rukunnya dan juga dari syarat sah sembahyang. Lengkap dua perkara ini, maka kita kata sembahyang dari sah di sisi syarat, layak diterima. Maknanya baru layak diterima. Sama ada diterima atau tak itu
level kedua. Contoh kita minta kerja, ada interview sekali, mana dah lepas interview sekali, ada interview yang kedua, untuk menentukan kita ni layak tak dapat pekerjaan tersebut. Begitu juga sembahyang. Sembahyang paling kurang mesti syaratnya mesti sah dari segi hukum. Apabila sah dari segi hukum, barulah kita boleh bicara tentang ikhlas. Baru kita boleh bicara tentang khusyuk. Sebab itu kalau ada orang yang berpendapat bahawa buat apa sembahyang kalau tak ikhlas, ataupun buat apa sembahyang kalau tak khusyuk. Khusyuk dan ikhlas itu adalah di level yang kedua. Maknanya taraf kita ni paling kurang mesti sembahyang. Bila sembahyang, barulah diusahakan ikhlas dan juga khusyuk. Kalau tak sembahyang, ikhlas dan khusyuk pun tak ada. Takkan saya ikhlas meninggalkan sembahyang. Maknanya ikhlas meninggalkan satu perintah, tak ada. Ikhlas itu akan datang bila adanya amal. Ikhlas dalam sembahyang akan datang bila mana sembahyang dikerjakan. Kalau sembahyang tak dikerjakan, tak ada ikhlas. Maka mereka yang berpendapat bahawa buat apalah kita sembahyang kalau tak ikhlas, buat apalah kita sembahyang kalau tak khusyuk, maka itu adalah pandangan yang salah. Sebab yang menentukan ikhlas dan khusyuk ini adalah satu benda yang kita tak nampak. Tetapi kalau perkara yang berkaitan dengan sah, itu kita boleh nampak. Kita nampak di sembahyang, rukuknya ada, bacaan Fatihahnya ada, sujudnya ada. Dan juga kita menghukum berdasarkan zahir. Maksudnya kalau orang kata sembahyang saya jadi sah tak? Tengok, kita tanya dia Fatihah baca tak? Rukun-rukun yang lain, rukuk, sujud sempurna tak? Maka kalau sempurnakan rukun, kita kata okey, sah. Sembahyang sah, layak diterima oleh Allah. Sama ada dia khusyuk ataupun tidak, ikhlas ataupun tak ikhlas, dia riak atau apa, itu adalah antara dia dengan Allah. Kita tak boleh menentukan. Kita tak boleh menentukan sama ada dia ikhlas ataupun tidak. Sebab itu apa-apa sahaja perkara yang berkaitan dengan hati, bukan kita yang hukum. Kalau kita nampak tak, kadang-kadang kita tengok menderma pakai replika cek tak? Cek tu saja lebih besar daripada diri dia. Walaupun kat situ tulis harga dermanya RM100, tapi cek besar. Mungkin cek lagi mahal daripada harga derma. Jadi kalau kita nak katakan bahawa mereka yang buat replika cek lagi ikhlas ataupun tidak, kalau kita nak kata orang yang buat replika cek tadi dia menderma dalam keadaan dia riak, tak boleh. Sebab apa? Sebab riak dan ikhlas ni perkara yang berkaitan dengan hati. Sebab itu kita tak menghukum dalam bab perkara dengan hati, melainkan dia isytihar. Dia isytihar. Saya tadi memang derma memang tak ikhlas. Maka kita boleh menghukum berdasarkan kata-kata dia. Kalau dia tak keluarkan apa-apa kata-kata, sekalipun dia kata saya sedekah tadi ataupun saya menderma tadi ikhlas semata-mata kerana Allah, walaupun dalam hatinya tidak ikhlas, tetapi kita tak boleh menghukum perkara yang terdapat dalam hati. Perkara hati hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Begitu juga dalam bab isu murtad, mereka yang keluar dari Islam, adakah dia benar-benar keluar daripada Islam sekalipun dia mengeluarkan kata-kata yang tak baik? Selagi mana dia tidak mengatakan bahawa saya keluar daripada Islam, maka selagi itu kita menyatakan bahawa dia adalah orang Islam. Sekalipun kita tak pernah nampak dia tak masjid. Walaupun kita duduk dah bertahun-tahun dekat, kita tak pernah nampak pun muka kat masjid. Sembahyang maghrib tak ada, isyak tak ada, Jumaat pun tak ada. Maknanya kita nak kata, oh, ini orang bukan Islam ni, bukan. Selagi mana dia tak isytihar, dia keluar daripada Islam, selagi itulah kita menghukum dia sebagai orang Islam. Sekiranya dia mati, maka kita sebagai masyarakat wajib meneruskan jenazahnya seperti mana jenazah-jenazah orang Islam yang
Baik, maka tidaklah benarlah bagi mereka yang mengatakan kalau tak ikhlas tak payah buat amal, kalau buat suatu perkara setakat nak lihat pun tak boleh buat, kan? Maka itu kata-kata yang akan menyebabkan kita down, akan menyebabkan kita bukan makin dekat, bahkan makin jauh daripada Allah. Kalaulah kita sembahyang, tiba ada orang kata tak payahlah sembahyang, apa sembahyang kalau tak ikhlas. Kita pun tengok memang tak ikhlas pun. Kita yang buat, kita kata memang tak ikhlas pun. Tadi sembahyang rasa ada menteri belakang tadi nampak sikit kan. Maknanya tak ikhlas, kita pun tahu tak ikhlas. Tapi dengan kata-kata orang tadi, adakah menyebabkan kita makin hampir dengan Allah? Tak. Bahkan mungkin kita juga terfikir, oh kalau saya tak sembahyang, sembahyang pun tak ikhlas pun tak sembahyang, sama je kan? Orang yang sembahyang pun dia azab. Bagaimana dalam Quran Allah menyatakan apa? Mereka mendustakan agama, kan? Kerana apa? Kerana cuai ataupun dalil dalam sembahyang mereka. Maknanya orang yang sembahyang pun apabila tidak menepati syarat, itu juga mendapat laknat ataupun mendapat azab di sisi Allah. Apatah lagi mereka yang meninggalkan sembahyang dengan tanpa ada rasa bersalah. Jadi kalau ada orang kata macam tu menyebabkan kita makin down, kita akan tinggalkan amalan tersebut. Daripada kita rajin sembahyang, tiba tengok lama tak ada. Rupanya ada kata-kata yang tidak baik yang datang, yang menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Maka sebab itu Sayyidina Abu Bakar satu ketika dia kata apa? Aku begitu risau dengan satu anggota yang tidak bertulang. Ditunjukkan lidah. Kenapa? Kerana dengan lidah ni menyebabkan banyak keburukan ataupun banyak dosa dilakukan oleh lidah. Sebab itu dikatakan apa? Lidah lebih tajam daripada pedang. Sebab pedang sekali cucuk luka ke mungkin matilah, kan? Kemungkinan paling dahsyat matilah. Tapi kalau kata-kata ni banyak mana pun dia tak mati lagi. Kata-kata yang tidak baik ataupun kata-kata yang kesal, kata-kata yang menyebabkan seorang sakit hati, cakap banyak mana pun kata-kata tersebut, orang tu tak akan mati lagi. Tak akan mati, bahkan dia akan rasa berdendam, dia akan rasa simpan dalam hati sehingga ke akhir hayat. Maka sebab itu Nabi beri jaminan dalam satu hadis. Nabi kata apa? Aku beri jaminan syurga bagi mereka yang menjaga dua perkara. Satu, kata Nabi, mereka yang menjaga lidah mereka daripada perkara-perkara yang tak baik. Dan yang kedua, kata Nabi, bagi mereka yang menjaga kemaluan. Siapa yang jaga lidah dan jaga kemaluan, kata Nabi, aku beri jaminan syurga. Jadi dua perkara kita menjagalah. Kata-kata ni memang kata-kata ni kadang-kadang dia lebih laju daripada akal, daripada fikiran. Lepas tu ada orang dia bercakap, lepas tu baru dia fikir. Ada orang dia berfikir, baru dia bercakap. Maka kita jadilah orang yang berfikir dulu, baru keluarkan kata-kata. Tak kisahlah siapa pun kita, kalau ustaz pun sama juga lah. Bila ada orang tanya, tak fikir lagi terus jawab. Bila dah jawab, balik nanti baru fikir, rasa macam salah pula bagi jawapan tadi. Sebab apa? Sebab kata-kata tu lebih laju daripada fikiran, bukan akal. Maka sebab itu kita kena jaga. Bila mana ada saja pertanyaan, fikir dulu jawapannya, barulah diberikan jawapannya yang sepatutnya. Baik. Maka mudah-mudahan kita sentiasa belajar ilmu agama dan kita diberikan kepahaman agama. Sebab seperti mana dalam hadis yang dibacakan tadi, mereka yang belajar ilmu akan dapat satu ganjaran, dan mereka yang belajar dan beramal dengan apa yang dipelajari akan dapat dua ganjaran. Maknanya belajar itu saja dah dapat ganjaran, belum beramal dengan apa yang dipelajari. Bila mana beramal dengan apa yang dipelajari, itu adalah dipanggil bonus lah, perkara yang kedua, ganjaran yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-34. Daripada kitab hadis
40 jalan ke syurga. Hadis ke-34 berkenaan dengan tajuk yang diberikan ialah ringan tulang. Iaitu hadis disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri al-tariq kanat tu'dhi muslimin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat seorang lelaki yang bersenang-senang dalam syurga kerana Allah membalas perbuatan baiknya di dunia, iaitu dia memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan yang mengganggu jalan orang Islam. Maksudnya, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahawa Nabi lihat satu manusia dalam syurga yang mendapat ganjaran ataupun kesenangan daripada Allah dalam syurga tadi hanya disebabkan dengan satu amalan yang kecil. Apa satu amalan tersebut? Dia potong satu pokok yang mana pokok tadi menghalang laluan orang Islam. Kerana pokok tadi menghalang laluan orang Islam, maka dia potong, maka memudahkan urusan orang Islam. Kata Nabi, hanya dengan amalan itu saja dia telah mendapat ganjaran. Maknanya ganjaran di syurga yang Allah sediakan untuk dia hanya disebabkan satu benda yang kecil. Sebab itu jangan kita pelekehkan sesuatu amalan yang kita nampak kecil, kerana tidak ada yang kecil di sisi Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa? Antara satu bentuk sedekah yang kalau kita buat dapat pahala ataupun dikira sebagai ibadah, apa dia antaranya? Imatatul adha 'anil tariq, mengalihkan sesuatu benda yang menyakiti di jalan. Bahkan itu juga adalah satu sedekah. Maknanya mengalih sesuatu yang menghalang jalan, kita alih dengan tangan, letakkan di tepi ataupun dibuang. Itu juga adalah satu bentuk kebajikan yang dikira oleh Allah. Mana benda yang kecil kita nampaklah biasalah tak? Maknanya ambil sesuatu yang menghalang, kita campak kat luar tepi jalan, kita nampak kecil, tetapi itu juga adalah satu kebajikan di sisi Allah. Sebab itu Islam dia bukan cerita tentang sembahyang dia. Jadi kalau Islam dia sembahyang, kalau belum apa? Kalau masuk Islam dia orang kata sunat. Tak? Bila cakap masuk Islam kan sunat. Itu je, benda lain kita tak cerita. Sedangkan Islam bukan hanya tertumpu pada satu bentuk ibadat dalam masjid, tak. Islam bercerita tentang semua perkara. Bahkan sekecil-kecil kebaikan pun dikira sebagai mendapat ganjaran di sisi Allah, di sisi Islam. Maka hanya dengan amalan ini menyebabkan seseorang itu masuk syurga dan mendapat ganjaran tersebut. Sebab itu diterangkan dalam keterangan hadis ini. Dia kata apa? Dia kata ada dua bentuk ibadah dalam Islam. Satu ibadah yang khusus, satu lagi ibadah yang umum. Jadi ibadah yang khusus kalau kita nampak, kita kata ibadah sembahyang. Maksudnya kalau orang tengah sembahyang, kita cakap orang tengah sembahyang. Sembahyang maknanya tengah beribadah. Seorang tengah bayar zakat, ataupun seorang tengah berpuasa, kita kata itu adalah ibadah. Kerana apa? Kerana itu adalah ibadah yang khusus. Satu bentuk lagi ibadah yang umum. Apa dia contohnya? Contohnya mencari rezeki, membantu orang, mentadbir dengan cekap dan amanah, lakukan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Kita tak nampak itu adalah perkara yang terus kepada ibadah, tetapi hakikatnya bila mana dia niat sebagai ibadah dan menepati syarat, maka perbuatan tersebut akan dikira sebagai ibadah. Bila kita kata ibadah, amalan tersebut dikira sebagai ibadah, maknanya mendapat pahala. Kita berada kat rumah berapa jam? Berapa jam sehari? Tidur 6 jam. Kerja 8 jam. Dah 8, 24, 8 jadi 16.
Mana 16 kita berada, mana kita hidup lah, mana kita sedar. 6 jam kita tidur, 8 jam kita tidur. Nah, 24, let's say lah 8 jam. Dia kata 16 dengan 16. Maka 16 tadi, setiap saat yang berlaku daripada 16 jam tadi mesti dipastikan kita berada dalam keadaan sedang beribadah. Kalau kita kata sembahyang itu adalah ibadah, kita sembahyang 5 kali. 1 kali sembahyang 10 minit. Selalu 10 minit je. Kita kira lah 10 minit campur zikir mandi sunat, 10 minit. 10 darab dengan 5 baru 50. Kita ambil sejam. Maksudnya sejam kita kata kita sedang beribadah kepada Allah daripada 24 jam. Kita bagikan masa 1 jam untuk beribadah, sembahyang. Maka itu adalah ibadah yang khusus. Baki yang lain sepatutnya juga adalah kita dalam keadaan beribadah. Tetapi ibadah tersebut adalah ibadah yang umum. Maka kita pergi kerja, apabila kita pergi dengan niat untuk ibadah, maka dia akan dikira sebagai beribadah. Maknanya kita pergi kerja, 8 jam kita bekerja. Apabila kita niat untuk ibadat, dekatkan diri kepada Allah, untuk cari nafkah, cari rezeki dan sebagainya, untuk bantu Islam dan sebagainya, maka 8 jam yang kita bekerja tadi juga akan kita sebagai sedang beribadat. Apa yang membezakan antara kita dikira sebagai sedang beribadat ataupun tidak adalah dengan niat. Macam mandi lah. Kita mandi. Mandi maknanya meratakan air seluruh badan lah. Melainkan mandi kerbau ataupun mandi piramid, mandi kat mata, ataupun mandi bersungka. Okey, itu lain lah. Kita kata mandi dari segi fahaman kita. Mandi dari segi fahaman kita kata adalah melalukan air ataupun meratakan air ke seluruh anggota lah, daripada kepala sampai ke kaki. Apa beza antara mandi wajib, mandi sunat dan mandi yang harus? Bezanya adalah pada niat. Mandi yang sama tetapi kerana niat menyebabkan mandi tadi berbeza. Iaitu jadi mandi wajib, iaitu jadi mandi sunat, iaitu jadi mandi harus. Yang membezakan adalah niat. Begitu juga kita bekerja. Yang membezakan kerja kita tadi dikira sebagai ibadah ataupun tidak adalah berdasarkan niat. Apabila kita niat kita pergi bekerja tadi dengan niat untuk beribadah, untuk mencari rezeki yang halal, untuk beri nafkah dan sebagainya, maka bekerjanya kita dalam 8 jam akan dikira sebagai ibadah, iaitu ibadah yang umum. Dengan syaratnya bekerja di tempat yang halal. Kalau saya bekerja niat ibadah tapi kerja di tempat yang tak syariah, maknanya tak patuh syariah ataupun yang bertentangan dengan syarak, maka tak ada ibadah. Saya bekerja tapi mencuri, betul. Saya mencuri kerana Allah, tak ada. Maknanya sesuatu perkara yang langgar syarak tidak ada kerana Allah. Sesuatu yang dibuat kerana Allah hanyalah sesuatu yang menepati syarak. Maka sebab itu kita kena niat lah. Niat kita pergi kerja tadi untuk dapatkan ganjaran sisi Allah, supaya setiap detik dan setiap jam yang berlalu dalam kehidupan kita sebagai ibadah. Maka Islam membicarakan tentang diri dan juga masyarakat. Hadis yang kita bicarakan ini sebenarnya menuntut umat Islam supaya hidup bermasyarakat dan suka bantu-membantu. Dan Islam bukan seorang-seorang. Kita jaga amalan untuk diri kita dan hadis. Tak. Bahkan kita ada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Sebab itu dalam hadis Nabi ceritakan antara perkara yang berlaku ialah satu orang cerita ni saya rasa dapat berapa kali cerita, tak tahu. Ada cerita yang sama, iaitu cerita tentang
satu orang pelacur dan juga anjing. Ya, walaupun dirinya tak baik, tetapi melakukan sesuatu yang baik dan Allah terima amalan tersebut. Dia ada seorang pelacur, dia nampak jumpa anjing dalam keadaan kehausan, bagi air, minum air pada anjing tersebut, dan disebutkan dalam hadis bahawa Allah jadikan ataupun Allah terima amalan tersebut dan Allah masukkan pelacur itu dalam syurga. Katakan bahawa ada satu amalan apabila Allah terima, maka itu sudah memadai untuk dapat keridhaan. Sebab itu, apa-apa amalan yang kita buat, walaupun kecil, kita harapkan supaya amalan itu diterima, dan mungkin itu juga akan menjadi sebab untuk Allah suka dan redha. Ya? Maka sebab itu, kadang-kadang sembahyang yang kita buat, sembahyang itu wajib. Sembahyang yang kita buat, tetapi kadang-kadang tidak memenuhi syarat yang sepatutnya, kerana dapat kekurangan dalam sembahyang tersebut, mungkin menyebabkan sembahyang itu tak diterima. Tetapi ada sesuatu amalan yang kecil, tapi kita buat betul-betul ikhlas. Ya. Contohnya kita sedekah RM1 je, tapi betul ikhlas. Dalam keadaan kita memang ikhlas. Ya. Maka mungkin itu amalan yang diterima. Dan apabila amalan itu diterima, maka itu akan menjadi sebab untuk Allah redha pada kita dan kita layak masuk syurga. Tetapi tidaklah bermakna bahawa kalau siapa tak sembahyang dah, ya. Bukan macam tu. Ya. Kadang-kadang orang ambil isi yang tak berapa betul. Ya. Sebab apa orang ambil isi yang tak berapa betul? Sebab dia nak mengelak daripada melakukan sesuatu kewajipan. Ya. Sebab itu timbulnya ajaran-ajaran sesat di mana-mana lah. Ialah untuk memudahkan urusan. Bila mana, dan adanya pengikut. Sebab apa? Sebab orang suka pada benda yang mudah. Timbul satu ajaran sesat, kata kita boleh jamak semua sembahyang satu waktu je. Tak. Pada subuh sampai ke isyak 5 waktu tu kita sembahyang waktu malam. Jadi waktu lain kita tak sembahyang. Jamak semua sekali satu waktu. Jadi orang akan fikir yang mudah. Itu orang mudah lah. Sebelum tidur sembahyang habis. Mana nanti bila pergi kerja, tak nak pergi fikir sembahyang lah. Ni kalau tak pergi kerja, buat kerja sekejap, dah zuhur dah. Lepas zuhur, buat kerja sikit, asal dah. Maksudnya masa tu sentiasa ada masa untuk kita melaksanakan kewajipan kepada Allah. Jadi bila mana timbul satu pandangan kata kita boleh jamak semua sekali pada satu waktu, mudah lah. Dah habis sembahyang, boleh buat apa yang kita nak. Tak. Ataupun ada puasa pakai niat. Tapi sembahyang pakai niat. Sembahyang hanya pakai niat, tak perlukan. Dah sembahyang dah. Bila pula sembahyang? Bila pakai niat. Mana niat sembahyang terus sembahyang tak. Jadi apabila kita terlalu memudahkan perkara yang berkaitan dengan agama, akan menyebabkan kesesatan. Ya. Akan menyebabkan kesesatan. Maka begitu juga perkara yang disampaikan. Maknanya apabila kita kata sembahyang yang dikerjakan mestilah ikhlas semata-mata kerana Allah, tapi tidaklah bermakna kalau tak ikhlas tak perlu kita sembahyang. Janganlah kita terlalu memudah-mudahkan urusan agama sehingga menyebabkan kesesatan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi apa-apa sahaja kebaikan yang kita buat dengan niat dan dengan harapan amalan itu diterima. Buat satu kebaikan, beri makan, sedekah, senyuman, kata-kata yang baik, akhlak yang baik. Kita niatkan perkara itu mendapat ganjaran di sisi Allah dan Allah terima amalan tersebut, maka insya-Allah akan layak masuk syurga. Itu juga dalam hadis ni lah. Amalan-amalan yang kecil, tetapi apabila dilakukan ikhlas dan Allah terima, maka menjadi sebab untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup setakat itu untuk hari ini. Kenaan hadis ini 24. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini memberi manfaat bagi saya dan kita semua.
Kita sama-sama berusaha untuk jadi orang yang baik dan orang yang dapat keridhaan Allah. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang terkurang baik. Sama saja. Yang menentukan kehidupan kita ni di akhir hujung hayat. Ya. Sebab itu ada kadang orangnya baik pada awal kehidupan. Waktu kecil dia lah yang mengaji, dia lah qari yang baca Quran, dia lah orang yang mampu menghafal ayat-ayat Quran. Tetapi di penghujung kehidupan murtad, isu murtad kan, perempuan murtad, anak kepada Imam Masih. Dididik dengan baik dengan Islam, bahkan antara salah seorang yang menghafal Yasin pada usia kecil, bila mana besar isytihar keluar dari Islam. Ayah dia Imam Masih. Maknanya nak kata apa? Nak katakan ada orang yang awalnya baik tapi hujungnya tidak baik. Ada orang yang awalnya tidak baik tetapi di penghujung kehidupan dia baik. Jadi yang menentukan apa? Yang menentukan kehidupan kita ini adalah di pengakhiran. Sebelum kita mati nanti sama ada kita dalam keadaan baik ataupun tidak. Sekarang ni adalah satu usaha untuk kita pastikan kehidupan kita sentiasa baik. Jadi kita kena doa supaya Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk sentiasa istiqamah. Kalau kita hari ini jaga sembahyang, kita diberikan kekuatan untuk sentiasa istiqamah jaga sembahyang dengan mencuba sebagainya. Dan apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang atas kemana saya mohon tuan-tuan. Kalau ada terkasar bahasa, kekurangan menyampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum